Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia diucapkan buat hadirin hadirat sekalian. Bertemu kita lagi dalam gelanggang Forum Kesatuan Ummah bersama saya, Siti Zakira Imana binti Zahari selaku moderator anda pada hari ini akan bersama-sama mengupas topik pada hari ini yang bertajuk usaha memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat bersama ahli-ahli panel saya. Okey. Dua orang ahli panel ini tidak asing lagi dengan kita. Jangan ragu dan jangan risau hadirin sekalian kerana nampaknya kita bakal menerima ilmu yang sangat bermanfaat oleh ahli-ahli panel kita yang cantik rupawan lagi bijaksana. Sebelum kita bermula, ellah saya memperkenalkan dulu ahli-ahli panel kita kerana kalau tak kenal maka tak cinta. Bersama saya ahli panel yang pertama iaitu saudari Safi Kristina binti Hamidullah. Manis cantik berseri orangnya. Selamat datang saudari. Terima kasih moderator. Okay, baiklah. Seterusnya ahli panel saya yang kedua, ahli panel kita yang kedua yang Ayu berbaju kurung. Diberi nama saudari Nurul Izzah Atirah binti Azizul Shah. Selamat datang saudari. Terima kasih moderator. Okay, selamat datang. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya ingin ajukan soalan pertama saya kepada ahli panel pertama kita iaitu saudari Safi. Bolehkah saudari menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan persaudaraan Islam? Dipersilakan saudari. Okay. Tidak akan ada ukhuwah tanpa iman dan takwa dan begitu juga sebaliknya. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dikasihi Allah SWT sekalian. Pertama sekali, saya Safi Kristina binti Hamidullah sebagai panel pertama anda pada hari ini ingin berterima kasih kepada moderator majlis yang sangat petah berbicara. Terima kasih saudari Gi Bijak Pandai kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi serba sedikit informasi yang perlu dihuraikan kepada para penonton sekalian. Baiklah, sebelum saya mengupas topik persaudaraan ini dengan lebih mendalam, suka saya menjawab persoalan yang diajukan oleh moderator kita mengenai persaudaraan Islam sebentar tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan persaudaraan Islam? Itu wahai para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan mengenai konsep persaudaraan terlebih dahulu. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka, perbaikilah perhubungan tersebut antara dua saudara kamu yang bertelagah dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Moga-moga kamu semua mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Okey, daripada potongan ayat tersebut, persaudaraan ini dapat kita ertikan sebagai perasaan kasih sayang, tolong-menolong, bantu-membantu, bertolak ansur, bermesra dan cinta mencintai di antara sesama umat Islam tanpa berkecuali. Konsep persaudaraan Islam ini juga dapat diperkukuhkan lagi apabila ukhuwah Islamiah. Ukhuwah itu sama maksud dengan persaudaraan. Merupakan asas dalam menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar pada zaman dahulu. Mereka saling memerlukan dan tolong-menolong. Bertepatan dengan kisah sebentar tadi, ianya sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, seorang Muslim bersaudara dengan Muslim lainnya. Dia tidak akan menganiaya, tidak pula menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, Allah akan memenuhi pula keperluannya. Barang siapa yang melapangkan dan seorang Muslim sesuatu kesulitan, Allah akan melampangkan baginya satu kesulitan pula dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di hari kemudian. Barang siapa yang menutup aibnya di hari kemudian. Riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Okey, berdasarkan potongan ayat tersebut, berdasarkan saya tadi telah menyatakan satu ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Okey, berdasarkan kedua-dua ayat Al-Quran dan hadis yang tersebut menjelaskan bahawa
setiap Muslim itu merupakan saudara kepada Muslim yang lainnya. Maka, kita sebagai umat Islam dituntut untuk mengeratkan hubungan persaudaraan dan mengelakkan sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi dan perpecahan umat. Itu saja bagi isi ini. Saya serahkan sesi kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Masya Allah, begitu baik sekali penjelasan oleh Saudari Safi mengenai apakah konsep persaudaraan Islam. Terima kasih Saudari. Okay, saya harap semua hadirin hadirat sekalian dapat faham dengan jelas apa yang telah disampaikan oleh Saudari Safi sebentar tadi. Sesungguhnya persaudaraan dalam Islam dibina atas dasar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai hamba-hamba yang beriman kita perlu sedar bahawa kita bersaudara. Dan saya pasti hadirin hadirat sekalian tidak asing lagi dengan hadis ini yang berbunyi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dikasih kepada dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah saudara-saudari sekalian, beransur kita kepada topik perbicaraan yang dibincangkan pada hari ini, suka untuk saya ajukan soalan buat panel kedua kita pula, iaitu saudari Izzah, mengenai apakah pendapat saudari tentang langkah yang boleh diambil oleh masyarakat untuk memperkukuhkan lagi persaudaraan dalam Islam. Dipersilakan saudari. Terima kasih moderator yang cantik molek perketinya membawa rasional persoalan. Baiklah saudari moderator, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, agama Islam itu sendiri telah meletakkan dasar-dasar praktis dan cara yang positif dalam usaha memperkukuhkan ikatan cinta dan kasih dalam memperdamaikan ukhuwah dalam bersaudara. Pada pandangan saya, kita sebagai saudara sesama Islam mestilah mengekalkan hubungan yang baik dan menyemai sifat kemesraan kerana sifat sebegitu akan membentuk kehidupan aman dan harmoni. Perkara ini telah ditekankan oleh Rasulullah SAW yang dipetik dari hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i yang bermaksud, janganlah kamu saling memutuskan silaturahim. Janganlah kamu saling belakang membelakangi. Janganlah kamu saling benci membenci. Dan janganlah kamu saling hasad menghasad. Sebaliknya, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim itu memulaukan saudaranya mukmin melebihi 3 hari. Ini bermakna kita sebagai umat Islam hendaklah menjaga tali persaudaraan agar hubungan dapat dibina dengan lebih baik. Dengan menjalinkan kemesraan sesama Muslim, Allah SWT menjanjikan ganjaran yang besar untuk orang yang sentiasa menjaga hubungan berkenaan serta memelihara segala urusan kita sama ada di dunia maupun di akhirat. Tambahan pula, orang yang memutuskan pertalian persaudaraan tidak akan masuk syurga berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akhirnya, semoga Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa menjaga pertalian persaudaraan sesama Islam serta memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Benar sekali apa yang dikatakan oleh saudari Izzah sebentar tadi. Namun kalau kita lihat masyarakat pada hari ini, mereka sering lupa dan memandang remeh hadis-hadis yang disampaikan oleh saudari Izzah sebentar tadi, sehingga ada yang sanggup melakukan perbuatan terkutuk dengan menggunakan sihir ke atas rakan karib sendiri maupun ahli keluarga mereka hanya kerana hasad dengki. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu pada awal tahun 2021, seorang penyanyi iaitu Ai Wahida telah disihir oleh rakan karibnya sendiri yang selama ini menjadi tempat mereka berkongsi rahsia hanya kerana hasad dengki. Tidak kurang juga ramai di antara kita yang bermasa muka dan bergaduh dengan saudara se-Islam mereka sehingga memakan masa bertahun-tahun lamanya dan tidak langsung bertegur sapa. Hal ini jelas bertentangan dengan hadis yang
dikongsikan bersama kita sebentar tadi. Jadi saya haraplah hadirin hadirat sekalian dapat mengelakkan perkara-perkara sedemikian. Semoga kita diberi hidayah dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita telah dengar satu cadangan daripada saudari Izzah yang sangat bernas dan namun cadangan tersebut tampak mudah tapi sangat sukar dilaksanakan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Dan kita akan kembali kepada panel pertama kita, saudari Safi, untuk mencadangkan langkah kedua apa pula yang boleh dicadangkan oleh saudari sebagai usaha untuk memperkukuhkan hubungan persaudaraan dalam masyarakat ini. Dipersilakan saudari. Okey, baiklah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Benarlah seperti yang diperkatakan oleh saudari moderator kita dan ahli panel kedua sebentar tadi. Mengeratkan persaudaraan, bersatu padu dan tidak berpecah belah, mampu menegakkan dan menjadikan agama Islam merupakan satu agama yang sangat kuat dan kukuh. Sebaliknya, jika permusuhan dan kebencian berleluasa, Islam akan menjadi lemah dan umat Islam tiada suara di pentas antarabangsa. Maka, itu yang terjadi di dunia sekarang di mana umat Islam adalah umat yang lemah, ditindas, dizalimi serta dilanda kemiskinan. Okey, bagi mengatasi isu ini, pelbagai usaha yang boleh dilaksanakan. Antaranya ialah dengan mengadakan program-program aktiviti seperti lawatan summer camp, dakwah atau lebih dikenali sebagai mukhayyam, sukaneka, rihlah dan sebagainya. Jika kita lihat, program-program perkemahan sama ada summer camp atau mukhayyam di kalangan kanak-kanak, remaja atau dewasa amat popular, terkenal dan memberi impak yang sangat besar kepada hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dalam Islam. Program riadah, sukaneka, perkelahan dan lain-lain yang lebih bersifat fizikal perlu diperbanyakkan dengan memasukkan unsur-unsur keislaman sebagai medan dakwah masa kini. Kesemua program-program ini dilihat sangat-sangat membantu dalam memupuk semangat persaudaraan dalam Islam kerana mereka perlu bersama-sama dalam menjayakan aktiviti tersebut. Okey, dengan itu, jelaslah bahawa ukhuwah Islamiah mampu dibina bukan kerana ada ikatan nasab yang serupa atau keturunan yang sama, tetapi ikatan itulah yang terjalin kerana kasih sayang sesama manusia yang hubungan Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, oleh sebab itu, setiap ikatan yang berlandaskan kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kemanisan iman dalam setiap ikatan dan hubungan yang terjalin. Perkara ini dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, iaitu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Subhanallah, begitu indah persaudaraan yang wujud dalam masyarakat Islam berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah nasyid yang kita sering dengar di corong-corong radio juga menjelaskan bahawa iman itu adalah dalam diri setiap individu dan tidak dapat dikongsi mahupun diwarisi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Okey, sedikit hiburan untuk forum kita pada hari ini. Namun di sebalik hiburan tersebut ingin saya jelaskan kepada hadirin hadirat sekalian terdapat maksud yang tersirat di sebalik lirik tersebut. Berdasarkan lirik sebentar tadi, kita semua dapat berkongsi nilai ataupun pengajaran, iaitu kita perlulah memupuk dan juga memperkukuhkan iman dalam usaha untuk mengukuhkan lagi persaudaraan sesama Islam, kerana orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersaudara seperti yang telah disampaikan oleh saudari Safi sebentar tadi. Baiklah, selain daripada
mengadakan program dan juga aktiviti untuk membantu mengukuhkan persaudaraan, saya yakin dan pasti ziarah menziarahi juga merupakan satu langkah yang wajar dilaksanakan. Setuju Saudari Izzah? Terima kasih kepada moderator. Benar sekali, ziarah menziarahi merupakan satu langkah yang baik. Menyambung lesa perbincangan kita pada malam ini, amalan ziarah menziarahi dan mengadakan rumah terbuka mempunyai banyak hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna bagi umat Islam, terutama sekali dalam menghubung dan merapatkan lagi ikatan persaudaraan sesama Islam. Ikatan ukhuwah Islamiyah yang erat dan kukuh di kalangan umat Islam merupakan elemen yang amat penting ke arah merealisasikan visi dan misi perpaduan ummah baik di peringkat nasional maupun internasional. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sebenarnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Islam sangat menggalak umatnya menghubungkan silaturahim. Perpaduan umat juga boleh ditingkatkan pada Hari Raya Aidilfitri tanpa memikirkan perbezaan politik, kedudukan dan juga pangkat. Kemeriahan Hari Raya disemarakkan lagi dengan budaya ziarah menziarahi yang akan membentuk satu ikatan kasih sayang yang mengeratkan sesama insan kerana asal kejadian manusia itu adalah daripada keturunan yang sama, iaitu Nabi Adam. Satu trend masa kini dalam melaksanakan amalan berziarah adalah dengan mengadakan rumah terbuka. Namun, perlu diingatkan bahawa dalam penganjuran majlis seperti ini ialah dengan mengelakkan dari terjebaknya dengan unsur perbaziran dengan berlebih-lebihan dalam mengadakan jamuan dan juga perhiasan rumah. Sesungguhnya, Allah SWT benci dengan orang yang suka melakukan pembaziran. Oleh yang demikian, amalan ziarah menziarahi bukan sahaja untuk mengeratkan hubungan sesama Muslim, tetapi ke arah pembentukan semangat perpaduan di kalangan umat Islam itu sendiri. Keimanan seorang Muslim itu mempunyai kaitan yang sangat rapat dan tidak dapat dipisahkan dengan kasih sayang di antara mereka. Benar sekali Saudari Izzah. Selain daripada amalan menziarahi dari rumah, ziarah menziarahi dari rumah ke rumah, kita juga boleh menziarahi orang sakit yang juga merupakan salah satu daripada fardu kifayah yang dituntut dalam ajaran Islam. Meskipun begitu, dunia kini berdepan dengan musibah pandemik COVID-19. Oleh demikian, usaha yang dicadangkan oleh Saudari Izzah sebentar tadi adalah idea yang sangat bernas. Tetapi mengikut kesusahan masa sekarang ini untuk kemaslahatan bersama, eloklah saya nasihatkan hadirin hadirat sekalian untuk kurangkan ziarah menziarahi bagi mengelakkan penyebaran pandemik. Tapi setelah pandemik ini tamat, amatlah digalakkan untuk saudara-saudari sekalian ziarah menziarahi saudara mara yang terdekat maupun rakan-rakan saudara hadirin hadirat sekalian, maafkan saya banyak tersasul ya. Okey. Saya ingin berkongsi kepada saudari sekalian dalam dunia hari ini yang dipenuhi dengan teknologi, saya yakin yang semua hadirin sekalian pun juga telah pandai ataupun tahu menggunakan teknologi terkini untuk mengeratkan hubungan ataupun menggantikan ziarah menziarahi. Kita boleh membuat panggilan video ataupun menghubungi secara panggilan biasa terhadap rakan-rakan dan kaum keluarga lah untuk meneruskan hubungan yang baik. Baiklah, sebagai langkah yang seterusnya, saya ingin menjemput panel pertama kita iaitu Saudari Safi untuk menjelaskan langkah yang seterusnya. Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada saudari moderator. Okey, selain itu, usaha lain yang boleh kita laksanakan bagi merapatkan ukhuwah sesama masyarakat Islam, persaudaraan maksud saya. Okey, pada pandangan saya, solat Jumaat dan jemaah
Bagi solat 5 waktu di masjid juga merupakan satu usaha yang sangat praktikal bagi mengeratkan hubungan persaudaraan Islam dalam masyarakat kita. Okey. Jadi, sebelum saya menelusuri dengan lebih mendalam, saya akan terangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan jemaah. Okey, apakah yang dimaksudkan itu jemaah, wahai saudari dan saudara hadirin sekalian? Okey, jemaah bermaksud himpunan manusia atau satu bentuk kumpulan orang. Jemaah melambangkan penyatuan hati dan keteguhan hubungan antara ahli kumpulan tersebut. Manusia yang hidup berkumpulan dan berjemaah ialah manusia yang hidup dalam satu bentuk kumpulan atau kelompok. Bersama-sama mereka melakukan sesuatu aktiviti dan berusaha untuk menghadapinya. Islam sangat menggalakkan umatnya untuk hidup secara berkumpulan dan bukannya berseorangan. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, maka wajiblah ke atas kamu berjemaah kerana sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang jauh daripada kumpulannya. Hadis riwayat Al-Nasai. Okey, jadi manusia digalakkan hidup secara berkumpulan dan bukannya berseorangan kerana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai rupa dan keturunan untuk bertegur sapa dan bergaul mesra. Firman Allah juga ada menyatakan dalam Al-Quran yang wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, iaitu bertaaruf dan beramal mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih berketurunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Okey, baiklah hadirin. Berdasarkan firman Allah tersebut yang telah saya nyatakan tadi, ia menerangkan bahawa adalah tidak patut untuk kita hidup secara bersendirian, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta umat manusia menyuruh kita untuk hidup berkenal-kenalan dan bergaul mesra dengan manusia lain. Manusia perlu untuk bertegur sapa dan bergaul mesra kerana dalam kehidupan kita sememangnya akan memerlukan bantuan dari orang sekeliling dalam pelbagai hal. Contohnya hal kejiranan, tolong-menolong dalam isu biasa seperti membantu. Contohnya kalau kita tengok, kalau kita nak minta tolong jiran, kita minta tolong dia orang baiki kereta rosak, menolong jiran untuk menjaga rumah kalau kita meninggalkan rumah kita. Kemudian apabila melawat apabila ada kematian di kawasan kejiranan, menegur dan bertukar juadah sesama kawan, jiran dan sebagainya. Selain itu, amalan hidup berkumpulan yang paling mudah untuk kita praktikan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim ialah menunaikan solat fardu dan berjemaah. Okey, bagi saya, pada pendapat saya, bila kita solat melaksanakan solat jemaah atau solat berjemaah di masjid, itu merupakan salah satu usaha yang sangat memberikan impak yang positif lah, sebab pada satu masa di situlah umat Islam akan berjumpa dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, dengan itu sudah terang lagi bersuluh, solat Jumaat dan solat berjemaah 5 waktu sangat membantu dalam memperkukuhkan persaudaraan dalam Islam. Itu saja saudari moderator. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itulah diibaratkan konsep kepentingan berjemaah yang diterangkan oleh ahli panel satu kita sebentar tadi. Sejak dunia dilanda pandemik, umat Islam tidak dapat lagi melaksanakan solat berjemaah di masjid-masjid seperti sedia kala. Namun, setelah keadaan dilihat bertambah baik, kita telah pun dibenarkan untuk solat berjemaah di masjid-masjid. Namun, masih terikat dengan SOP dan jumlah bilangan jemaah yang terhad.
Isu ini juga sudah hangat diperbahaskan kerana telah banyak tempat-tempat lain seperti stadium dan sebagainya yang dikunjungi oleh orang ramai tetapi dalam keadaan sesak-sesak. Namun mengapakah masjid masih dihadkan bilangan jemaahnya? Saya yakin dan pasti hadirin hadirat sekalian juga telah banyak menemui isu-isu seperti ini. Namun hanya pada pandangan saya yang bukanlah sesiapa. Mungkin ada baiknya SOP sedemikian dilaksanakan di masjid bagi mengelakkan timbul fitnah terhadap agama kita. Misalnya, sekiranya sesebuah kluster berlaku ataupun wujud disebabkan masyarakat Muslim yang melaksanakan solat jemaah. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan pandangan serong terhadap jemaah-jemaah lain terhadap penganut-penganut agama lain. Wallahualam, saya hanya menyatakan sedikit pandangan saya, berkongsi sedikit pandangan saya. Tetapi setelah pandemik tamat kelak, umat Islam amatlah digalakkan untuk ke masjid dan melakukan solat jemaah bersama-sama. Dan kaum lelaki juga perlulah melaksanakan solat Jumaat. Maafkan saya, ada masalah teknikal sekejap ya. Baiklah, kita teruskan lagi sesi forum yang maafkan saya ada sedikit masalah sebentar tadi. Okay. Selain daripada solat jemaah pada waktu-waktu tertentu, kita juga sering ataupun pergi dengar ceramah dekat masjid. Seperti sebelum-sebelum ni saya yakin hadirin yang kat sini mesti dah selalu pergi ceramah masjid dan dengar banyak perkongsian ilmu yang disampaikan di masjid. Jadi saya ingin jemput ahli panel yang kedua kita untuk mengulas lebih lanjut bagaimanakah perwujudan ataupun menghadiri majlis ilmu ni dapat membantu dalam mengukuhkan lagi persaudaraan Islam. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada moderator yang tidak kurang petah bicaranya. Pada saya amat bersetuju dengan pandangan ahli panel kita sebentar tadi. Lantas, saya ingin membicarakan lebih lanjut mengenai usaha yang seterusnya seperti yang diajukan oleh saudari moderator dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam di kalangan masyarakat iaitu dengan menghadiri majlis ilmu. Menghadiri majlis ilmu walau di mana sahaja, sama ada di masjid, surau ataupun tempat-tempat yang bersesuaian dengannya adalah satu perbuatan atau tindakan yang baik lagi bijaksana. Lazimnya, terdapat banyak kebaikan jika seringkali menghadiri majlis-majlis ilmu dan seperti ditegaskan pada ayat yang berikut, datangilah majlis ilmu kerana di sanalah kita dapati adanya kebaikan yang banyak. Dalam surah Al-Ra'd ayat yang ke-28 yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Antara kebaikan menghadiri majlis ilmu sudah pastinya dapat mengeratkan hubungan persaudaraan sesama Muslim. Bahkan Allah SWT akan mengangkat martabat manusia yang hadir ke majlis ilmu. Ia selari dengan firman Allah SWT iaitu supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ikatan persaudaraan sesama Muslim umpama sebuah bangunan yang saling menyokong antara satu sama lain bagi memastikan kekuatan sesebuah bangunan itu terus terpelihara. Begitu juga diibaratkan silaturahim sesama Muslim yang harus dipelihara supaya dapat menguatkan perpaduan umat Islam. Menghadiri pelbagai program ilmu di masjid bukan sahaja menambah ilmu pengetahuan semata-mata tetapi juga mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan umat Islam. Apabila kita datang ke masjid, ia sekaligus dapat mengukuhkan perpaduan dan persefahaman serta ikatan ukhuwah dalam kalangan umat Islam selain dapat meningkatkan syiar Islam itu sendiri. Sekian sahaja dari saya, Tuan Moderator. Baiklah, begitu
Baik sekali ataupun begitu pentingnya ilmu dan majlis ilmu dalam Islam yang menjadi terapang dua mata kerana bukan saja dapat menambah pengetahuan kita, malah dapat mengeratkan lagi persaudaraan sesama insan. Setelah berlangsung program kita selama hampir 30 minit, dapat saya simpulkan terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Sepanjang forum berlangsung, dapat saya simpulkan antara isi-isi yang dikongsikan oleh ahli panel kita. Yang pertama adalah menjalin hubungan kemesraan. Yang kedua, mengadakan aktiviti dan program. Yang ketiga, ziarah menziarahi. Yang keempat, solat Jumaat dan solat berjemaah. Dan yang terakhir adalah menghadiri majlis ilmu. Sebelum kita menutup tirai, bolehlah kita mendengar terlebih dahulu sedikit perkongsian daripada saudari Safi mengenai apakah kelebihan memperkukuhkan persaudaraan Islam. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih moderator. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Persaudaraan dalam Islam semestinya akan membawa kesan positif terhadap masyarakat umat Islam. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan beberapa kelebihan bagi mereka yang mengamalkan ukhuwah Islamiah dengan ikhlas. Okey, antara kelebihannya ialah dosa diampunkan. Hal ini dapat kita lihat apabila Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang lain iaitu Muslim, lalu ia memegang tangannya iaitu berjabat tangan, gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon kering ketika ditiup angin kencang. Maafkan saya. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih-buih di lautan. Riwayat Tabrani. Okey, yang pertama telah saya bagi tahu iaitu dosa diampunkan. Kelebihan kedua iaitu berada di bawah naungan Arash. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat berfirman, di manakah orang yang cinta mencintai kerana keagunganku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku pada hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Riwayat Muslim. Okey, yang ketiga, dilapangkan rezeki dan umurnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, hendaklah kamu sering memberikan hadiah. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Okey, itu saja kelebihan yang sangat memberikan kesan positif kepada usaha dalam memperkukuhkan hubungan sama Islam. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Safi atas perkongsian sebentar tadi. Dengan berakhirnya perkongsian daripada saudari Safi, maka berakhirlah sudah sesi Forum Kesatuan Ummah yang bertajuk Usaha Memperkukuhkan Persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan terima kasih buat hadirin-hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa untuk mendengar forum kami, dan tidak lupa juga kepada ahli-ahli panel yang sudi bersama saya dari awal hingga ke akhir forum. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Buang yang keruh, ambillah yang jernih. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan kami semua. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.